آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Yang saya kasihi pengurusi majlis, yang dihormati seluruh ahli jawatankuasa masjid, ahli jawatankuasa qaryah, timbalan pengurusi Tuan Haji Osman, seluruh ahli jawatankuasa masjid, ahli jawatankuasa qaryah, pimpinan masyarakat, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat. Jadi alhamdulillah, dengan takdir Allah Ta'ala, pada malam ni kita berkumpul di dalam masjid Qaryah Batu Lintang ni untuk sama-sama kita memperingati peristiwa yang agung yang berlaku kepada junjungan mulia kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa Isra' wal Mi'raj berlaku setahun sebelum hijrah. Maksudnya pada tahun ni 1443 hijrah tambah lagi setahun. Sebab peristiwa ni berlaku setahun sebelum hijrah, bermakna peristiwa ni telah berlaku 1444 tahun yang lalu. Tiap-tiap tahun kita memperingati, tetapi peristiwa ini seakan-akan hidup kerana berbagai-bagai pengajaran sesuai dengan keadaan zaman yang boleh kita ambil pengajaran, contoh tauladan daripada apa yang Allah Ta'ala jadikan kepada peristiwa Isra' wal Mi'raj ini. Jadi sedia kita maklum, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim, tak ada ayah. Kemudian dilahirkan oleh ibu, dijaga oleh ibu susuan, iaitulah Siti Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Kemudian dia ambil alih penjagaan oleh ibu Nabi. Daripada umur 4 tahun sampai 6 tahun, ibu wafat ketika usia Rasul 6 tahun. Kemudian apabila ibu Nabi kita wafat, ditanam di Abwa, ataupun sekarang ni namanya Rabi', di pertengahan jalan antara Mekah nak balik ke Madinah. Kemudian dijaga pula oleh Tok Wan Nabi, Sayyidina Abdul Muttalib. Daripada umur Nabi kita 6 tahun sampailah 8 tahun. Wafat pula Tok Wan Nabi kita, Sayyidina Abdul Muttalib. Dan dijaga oleh bapa saudara Nabi, Abu Talib, ayah kepada Sayyidina Ali. Daripada umur 8 tahun sampailah kepada usia 25 tahun. Dijaga dengan begitu baik di bawah asuhan, jagaan Abu Talib. Kemudian 25 tahun Rasul kita berkahwin, bernikah dengan Ummul Mukminin Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Apabila berkahwin pada usia 40 tahun, Rasul kita dilantik menjadi Rasul. Kemudian daripada umur 40, 12 tahun, kerja apa Nabi kita? Kerja mengajar, memberi tarbiyah akidah di atas dakwah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang tok-tok guru kita buat, iaitulah menekankan pembelajaran ilmu tauhid.
Almarhum Tok Isaleh, banyak yang mengaji dengan dia di sini, sangat-sangat menekankan tarbiyah di dalam memantapkan akidah. Awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama kena belajar kenal Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah, kekasih Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam, Rasul Allah Ta'ala, ditarbiyah oleh Allah Ta'ala mendidik umat di dalam mengeluarkan syirik dan menanamkan akidah mentauhidkan Allah Ta'ala selama 12 tahun Nabi kita berjuang. Dengan tarbiyah ini, orang yang rosak mampu dibaiki. Ketika jahiliah, orang minum arak, berjudi, berzina, merompak, yang paling jahat ketika itu dimuliakan. Itu ketika zaman kegelapan, zaman jahiliah, zaman fitrah tanpa Rasul, tanpa pemimpin. Apabila Rasul dilantik, macam mana Rasul mengislah, memperbaiki keadaan? Tak ada jawapan lain melainkan iman. Begitu juga sekarang ni, kalau kita nak masyarakat kita ni kembali baik, kalau kita nak kita ni dihormati oleh orang lain kembali, maka tak ada jalan lain untuk memperbaiki keadaan masyarakat kita melainkan dengan iman. Lain tak ada jawapan dia melainkan iman. Kena belajar, kena terapkan pelajaran ilmu akidah kepada masyarakat, anak-anak muda kita. Kalau ada iman, mereka akan takut kepada Allah Ta'ala. Kalau ada iman, mereka akan buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Jawapan dia, telah berjaya Rasul kita mentarbiah para sahabat. Yang berzina berhenti berzina, yang minum arak berhenti minum arak, yang bunuh orang berhenti bunuh orang dengan iman. Dan apabila menerima seluruh arahan Allah Ta'ala, dipatuhi, ditaati. Apa yang tegah oleh Allah Ta'ala, mereka tinggalkan. Pasal apa? Iman. Itu yang pertama. Maka Rasul kita kewafatan, kehilangan isteri, meninggal dunia, wafat. Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, meninggal dunia. Habis hartanya diberikan kepada perjuangan Islam, sampai tak ada apa mati, tak ada harta. Kenapa? Untuk memastikan Islam sampai kepada kita. Pengajaran yang kedua, iaitulah Islam yang mai kepada kita ni bukan dengan mudah. Islam yang kita kecapi, yang kita rasai, yang kita pegang, bukan mai dengan mudah, tetapi dengan pengorbanan Rasul kita, keluarga Rasul kita, dan sahabat Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Habis harta Siti Khadijah untuk Islam, sehingga kan apabila nak wafat, dia tak fikir tentang sakit dia, yang dia fikir tentang Rasul. Sehingga kan dia berkata, ya Rasulullah, sekiranya saya mati nanti, kalau Rasulullah memerlukan tulang-tulang saya, ambillah. Kalau memerlukan tulang-tulang saya untuk dibuat jambatan, pijak, untuk memastikan Islam ni terus berkembang, maka silakan ya Rasulullah, ambillah tulang-tulang saya. Itu pengorbanan Ummul Mukminin, ibu kita sekalian orang mukmin, Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian meninggal juga bapa saudara Nabi, Abu Talib, ayah kepada Sayyidina Ali. Masa bapa saudara Nabi hidup, orang tak berani sentuh Nabi. Orang tak berani nak katak Nabi, orang tak berani nak pukul Nabi, tak berani nak sentuh badan Nabi, oleh kerana hormat mereka kepada pemimpin yang mereka hormati, iaitulah Abu Talib. Sehingga kan mereka tak mampu nak apa-apakan, nak menyakiti Nabi, mereka tak mampu. Cuma
buat hak kok jauh lah. Kata kat Nabi, itu biasalah. Tapi nak kata, nak sentuh badan Nabi, tak boleh. Kerana hormat mereka kepada bapa saudara Nabi. Tiba-tiba tak ada dua-dua orang ni, seolah-olah Rasul kita ni yang dikatakan habis kekuatannya, tetapi Allah Ta'ala bersama dengan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kuatkan hati Rasul kita. Allah Ta'ala beri kepada Rasul kita ni semangat yang teguh untuk terus memastikan dakwah Islam ni berjaya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pi ke Taif, harap-harap keluarga di sebelah ibu susuannya Siti Halimatus Sa'diyah boleh terima Islam. Tapi malangnya apabila Rasul pi, dihalau, dimaki, dibaling batu, sehinggakan jasad Nabi kita luka dan berdarah. Tapi Rasulullah sayang ke umat. Rasulullah tak bagi darah Rasul tu menitik kena bumi, takut bumi jadi saksi. Ambil kain lah, ambil kain supaya darah tak turun ke muka bumi. Datang malaikat nak cabut Bukit Taif, nak empat penduduk Taif, tapi Rasulullah tak izinkan. Besarnya hati Nabi, rahmatnya Nabi SAW memikirkan keadaan-keadaan zuriat orang-orang yang berada di Taif. Rasulullah berdoa, moga-moga kalau mereka tak beriman, benih-benih di dalam sulbi mereka akan beriman. Dengan keberkatan Rasulullah sebab, maka orang yang mengislamkan benua India keturunan daripada penduduk di Taif. Kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, tengok orang-orang India gulung kapet, angkat ayak dekat kita, sedarlah kita ini adalah rahmat Nabi kepada kita. Oleh kerana Rasul kita rahmat kepada orang Taif, maka benih Taif lah yang mengislamkan di kepulauan benua India. Ini adalah rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila begitu dahsyat, begitu kuat diuji Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, itu dalam kita belajar akidah, wajib redha dengan qada dan qadar, dan apa sahaja yang Allah Ta'ala tentukan ada hikmah dia. Itu akidah yang kita pegang. Yang baik pun ada hikmah, yang tak baik pun ada hikmah. Tetapi bagi orang yang hatinya makrifah kepada Allah Ta'ala, semuanya baik sebab datangnya daripada yang baik. Maka walaupun susah, sudah tentu Allah Ta'ala nak angkat darjat Nabi setinggi-tinggi darjat. Maka Allah Ta'ala anugerahkan satu perjalanan yang istimewa yang tak pernah berlaku kepada Rasul-Rasul yang terdahulu. Ini hadiah yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada yang Allah Ta'ala tak kurnia, melainkan Allah Ta'ala kurnia kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasul-Rasul lain semua tak pernah berlaku hadiah yang istimewa seumpama ini. Maka peristiwa ini berlaku di atas pendapat ahli sirah yang kuat 27 Rejab, hari Ahad, malam Isnin. 27 Rejab, hari Ahad, malam Isnin. Semua Allah Ta'ala jadikan kepada Rasul kita ni benda-benda yang penting pada hari Isnin. Mula mengandung, ibu Nabi kita mengandung hari Isnin, Ahad, malam Isnin. Rasul dapat wahyu malam Isnin, wafat hari Isnin, Isra' Mi'raj malam Isnin, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang Allah Ta'ala jadikan kemuliaan yang khusus bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berkaitan dengan Rasul semua jadi mulia. Hari Isnin mulia dengan sebab Rasul. Rabiul Awal mulia dengan sebab Rasul. Dan apa yang berkaitan dengan Rasul akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tengok tisu. Kalau tak ada apa-apa, kita lap mulut, kita kepai-kepai pun tak apa. Tapi kalau tisu tu ditulis nama Nabi Muhammadur Rasulullah, wajib kita muliakan. Sebab ada kaitan dengan Nabi SAW. Bata, kalau kita ikat buat jamban, boleh buang najis?
Tapi kalau bata ada kaitan dengan agama Nabi SAW buat masjid, wajib kita mulia walaupun bata. Apatah lagi manusia, umat yang Nabi kasih kepada kita SAW. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Taala muliakan kita zahir dan batin kita. Moga-moga Allah Taala muliakan kita di dunia dan di akhirat berkat Nabi kita SAW. Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsar alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah Ta'ala yang asra, memperjalankan bi'abdihi, akan hambanya. Maksudnya apabila sebut subhana, maha suci Allah Ta'ala, yakni maha suci daripada tiap-tiap kekurangan. Kalau cerita ni, kalau Nabi berjalan sendiri, mustahil ada. Tetapi bukan Nabi berjalan, Allah yang bawa Nabi berjalan. Asra, memperjalankan. Maka apabila Allah memperjalankan Nabi, Allah yang bawa Nabi, maka tak heran. Termasuk di dalam harus pada akal. Kalau kita mengaji akidah bukan mustahil. Mustahil akal, segala kekurangan bagi Allah tidak ada. Mustahil pada akal kita. Benda hak ni harus pada akal. Isra' wal Mi'raj harus pada akal. Cuma mustahil ada. Mustahil ada kalau Nabi berjalan sendiri. Ni bukan Nabi berjalan. Apabila bukan Nabi berjalan sendiri, Allah yang memperjalankan, maka masuk di bawah harus pada akal. Pasal apa? Allah Ta'ala bersifat dengan qudrah. Kita mengaji dengan Tok Saleh, berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala kuasa ia di atas tiap-tiap sesuatu. Kalau lebih pada ni pun boleh buat. Kalau Allah Ta'ala nak, Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah nak, Allah buat. Apa yang Allah Ta'ala tak nak, dia tak buat. Kalau Allah nak lebih pada ni, kita boleh terima. Subhanalladzi, maha suci Allah yang asra, memperjalankan bi'abdihi, akan hambanya. Tadi saya tolak daripada Ustaz pukul 6. Lena. Mereka kata takkan lena sampai betul lentang ni. Dah bukan saya bawa, orang bawa saya. Tak pelik Kalau saya bawa, lena pelik. Ni orang bawa, tak pelik. Allah yang bawa Nabi. Bi'abdihi, akan hambanya. Maksud bi'abdihi, badan dengan roh, roh dengan badan. Bukan mimpi, bukan khayal. Nabi pi dengan jasadnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lailan, waktu malam. Pasal apa buat malam? Kalau siang banyak orang jaga, banyak orang tengok. Kalau tengok, pakat percaya. Hak ni tak nampak. Tiap-tiap benda iman ni banyaknya tak nampak. Pahala tak nampak. Dia lain. Kalau bola penuh stadium sebab sepak orang nampak. Sebab nampak, tu penuh. Pahala tak nampak. Allah Ta'ala tak nampak. Malaikat yang mencatat amal kita tak nampak. Ada ke? Ada. Bukan tiap-tiap benda ada kena nampak. Tu corona, kena orang nu, kena orang ni. Nah, abang Amir kita pun kena kuarantin. Tak nampak, tapi ada. Sebab bukan tiap-tiap benda ada tu mesti nampak. Kita belajar dalam akidah, benda wujudi itu bukan sahaja yang nampak, bahkan yang boleh dengar tu wujudi. Suara ada, kita boleh dengar, ada wujudi. Sejuk, panas, ada, kita boleh sentuh. Masin, pedas, tawak, pahit, kelak, boleh rasa, ada, walaupun tak nampak. Yang kita boleh cium, wangi busuk, ada. Itu benda wujudi. Tak mesti nampak benda wujudi. Tak mesti nampak. Terkadangnya Allah hijab mata kita, tak nampak. Macam mana? Kita pergi di tengah, kita pergi ke laut.
Nah, Kuala Mudah. Kita tengok perahu duduk depan kita ni, bot besar. Besar, besar pada kita bot. Kuih tengah, kuih kecil. Kuih tengah, kuih kecil. Kuih tengah, kuih kecil. Bukan bot kecil, mata kita nampak kecil. Pi lagi tak nampak, tak ada dah bot. Bukan bot tak ada, bot tu ada situ. Kita tak nampak. Kita yang tak nampak, bot tu ada. Maknanya kaedah kita, benda ada ni bukan mesti nampak. Maka kita yakin, alhamdulillah Allah bagi iman kepada kita. Walaupun peristiwa ini berlaku, perkara yang diceritakan itu Allah Ta'ala bagi kepada mata hati kita ni beriman. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah yang beri nikmat iman dan Islam kepada kita, dengan keberkatan Rasul kita yang mulia menceritakan kepada kita peristiwa ini dan disampaikan oleh guru-guru kita. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati guru-guru kita yang hidup, yang telah meninggal dunia. Moga-moga Allah Ta'ala rahmati mereka sekalian. Jadi kita beriman, subhanalladzi, maha suci Allah yang asra, memperjalankan bi'abdihi, akan hambanya, lailan, pada waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada masjidil haram sampailah kepada masjidil aqsa. Allah buat daripada masjid ke masjid, daripada masjidil haram di Mekah sampailah masjidil aqsa di Palestin. Ini isyarat. Semua ini adalah isyarat pengajaran kepada kita. Maksudnya, kalau kita nak kembali diri kita kepada Allah Ta'ala, kalau kita nak mengislahkan diri, kebaikan, kita nak kembali kepada jalan keredaan Allah Ta'ala, maka tempatnya adalah masjid. Kita semayang hadap Allah Ta'ala, tempatnya di masjid. Bukan kata rumah tak boleh, tapi terlebih afdalnya di masjid, terutamanya bagi lelaki. Kemudian kita mengaji di masjid, kenal Allah Ta'ala, kenal hukum hakam syariat, kenal macam mana akhlak kita. Bermulanya di masjid pentarbihannya. Dan di masjid ini penyatuan kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kekuatan umat Islam, masjid. Daripada Masjidil Haram sampailah ke Masjidil Aqsa, maka berlakunya pada tengah malam. Ketika itu Rasul kita tidur dengan dua orang yang teman. Yang pertama Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang kedua Sayyidina Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kita tidur diapit, diteman oleh dua orang. Pak nakan Nabi seorang, Sayyidina Hamzah, dan seorang lagi Sayyidina Ja'far At-Tayyar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini pun ada mesej yang Allah Ta'ala nak ajak. Maknanya malam peristiwa agung ni berlaku, dikapit, diteman oleh dua orang yang bakal mati syahid. Siapa dia dua orang ni? Keluarga Nabi. Bukan Nabi mempergunakan yang lain, bahkan diri Nabi berkorban, isteri Nabi berkorban, keluarga Nabi, pak saudara Nabi berkorban, sepupu Nabi korban untuk memastikan Islam sampai kepada kita. Bukan Nabi kita orang-orang ni. Ini akhlak pemimpin. Maka Sayyidina Hamzah meninggal dunia di medan Uhud, disulah oleh Hindun, disulah oleh Wahsy. Wahsy sulah dia. Kalau nak main lawan depan tak akan berjaya, kerana Sayyidina Hamzah ni orang yang berani dan digelar singa Allah Ta'ala. Kalau main depan semua akan kalah, tapi Wahsy cari jalan macam mana nak bunuh Hamzah ni, Sayyidina Hamzah dari belakang. Maka dia cari sudut, dia tengok ada batu, Sayyidina Hamzah duduk bertarung dengan orang. Apabila Sayyidina Hamzah terlentang kena di batu ni, nak bangkit balik, dia sula Sayyidina Hamzah, Wahsy ni sula Sayyidina Hamzah dari belakang. Kemudian Hindun belah perut Sayyidina Hamzah, ambil hati Sayyidina Hamzah, cincang, bagi seorang sikit tokak kerana geram dekat Nabi kita. Ni mati syahid. Malam tu teman Nabi. Nak bagi isyarat Nabi ni berjuang sungguh untuk menyampaikan Islam kepada kita.
Kita tak boleh main-main. Wajib kita syukuri, wajib kita ambil, wajib kita syukuri apa yang ada Islam itu kepada kita. Yang kedua, Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Dia ni pemegang panji-panji Islam di dalam peperangan sepupu Nabi. Apabila dia pegang bendera panji-panji Islam di tangan kanan, dia pecantah tangan dia, putus. Dia ambil pegang belah kiri. Musyrikin cantah pula belah kiri. Dia tokak dengan mulut dia. Maka meninggal dunia. Allah Ta'ala bagi kepada Sayyidina Ja'far At-Tayyar 2 sayap yang bebas terbang ke mana-mana dalam syurga Allah Ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu. Ini 2 orang ni teman Rasul di malam Isra' wal Mi'raj. Maka datanglah Sayyidina Jibril dan Mikail alaihi salam bawa Nabi daripada Nabi tidur di sebelah Hijri Ismail. Ni katakan Kaabah. Contohnya ni Kaabah. Nabi tidur belah Hijri Ismail. Yang sekarang ni ada pancok mah. Nabi kita tidur belah tu. Maka diapit oleh Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. Sayyidina Jibril alaihi salam, Sayyidina Mikail alaihi salam ambil Nabi dalam rupa mereka buat rupa manusia. Ambil pi ke telaga Zamzam. Apa pengajaran yang seterusnya? Rasul itu pemimpin yang agung, pemimpin yang mulia nombor 1. Tetapi tak belagak. Boleh tidur celah-celah orang. Oleh kerana tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawaduk. Ambil Rasul pi ke telaga Zamzam. Ni pintu Kaabah, telaga Zamzam di situ. Dulu ni masih ada boleh turun. Selepas tahun 2004 telah dikatup. Lah ni depa buh paip saja, ambil sedut naik ke atas. Pi ke telaga Zamzam nak bedah Nabi kita. Kali pertama umur 4 tahun, khilaf ulama. Yang masyhur 2, umur 4 tahun dan malam Isra' wal Mi'raj. Dan ada pendapat-pendapat yang kata 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Ini pendapat ulama. Maka malam tu bedah pula. Kalau sekarang di IJN Kuala Lumpur tu, duk belah jantung orang hari-hari, tak mati. Dan ada yang sedap tak sakit kerana dibius. Maka kejadian ini lebih hebat daripada apa yang ada kepakaran yang sekarang ni, teknologi yang ada sekarang ni. Kalau dulu guna pisau operate, sekarang guna laser. Dan cahaya malaikat itu lebih tajam daripada cahaya laser yang manusia cipta. Nur malaikat lebih tajam daripada laser yang ada di pakar sekarang ni. Maka diletak tangan Sayyidina Jibril. Dalam kitab Kifayatul Muhtad dia sebut labbah. Labbah yakni bulat. Yang ditengkok ni dibelah sampailah ke pusat Rasul dalam keadaan sedap dan tak sakit. Kalau la bius. Bius. Tak sakit. Maka diambil hati Rasul, dibuang daging hitam, dibasuh dengan 3 kali ayat Zamzam. Hati-hati dalam meriwayatkan sirah. Jangan biadab dengan Rasul, jangan biadab dengan sahabat Rasul. Jangan kata hati Nabi kotor. Tak boleh. Hati Nabi dah cukup bersih. Cuma Allah Ta'ala mengkehendaki nak nambahkan lagi kebersihan hati Nabi SAW. Macam tu orang riwayat perang Badar, perang Uhud. Jangan kata kalah. Islam menang 2 kali, musyrikin hanya sekali. Kalau 2 dengan 1, mana yang menang? Tentu di pihak Islam. Siapa kata kalah? Yang kedua, jangan kata sahabat bantah Nabi. Jangan kata sahabat lawan arahan Nabi. Jangan kata sahabat itu tamak dunia. Tak boleh. Ini orang yang mulia yang dijaga oleh Allah di bawah naungan guru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Betul?
Mereka turun tu kerana ijtihad mereka dah yakin dah kata kita ni dah menang. Tu depa turun. Kalau dalam perang depa tak akan turun. Oleh kerana ijtihad dah menang, turunlah. Apabila turun, dah ada harta ambil lah. Bukan turun kerana harta. Ini wajib beradab. Nah, maka dibelah dada, diambil hati Nabi, dibasuh dengan 3 kali ayat Zam-Zam. Maka Sayyidina Jibril perintah Sayyidina Mikail naik pergi ke syurga. Maka kalau kita kaji kelajuan cahaya yang dikaji oleh saintis, kalau cahaya ni daripada dunia ni nak naik ke bulan, berapa? 1.3 saat. Cahaya tu laju. Kalau kita jalan kaki jenuh. Tapi kalau cahaya dia laju. Maka Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail itu nur. Terus dia terbang pergi cepat dengan sempantas. Lalu maka diturunkan malaikat Jibril minta, wahai Mikail, ambil 2 bekas dalam syurga sana, ambil cok khatamun nubuwah dan borak wak turun. Maka terus pergi ambil, bagi dekat malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril ambil bekas tu, tuang masuk dalam dada Nabi. Bekas yang pertama, bekas yang kedua, dan dikatuk semula badan Rasul itu bertangkup seperti sedia kala dan nampak kesambalahan itu. Kalau dulu pakar dia guna jahit, habis jahit dia stapler pak tu. Habis tu lekat. Kalau ada orang yang operate lah ni, dia akan lekat saja macam selotip. Malaikat Jibril alaihissalam terus dia sapu, Nabi kita dah lega. Maka apa pengajaran yang seterusnya? Yang keempat, iaitulah kita sebagai umat solat wajib bersihkan hati kita. Siapa nak belah dada kita? Tak ada orang nak belah. Lepas tu kena metadah dada kita depan tu guru, bagi diajak kita macam mana cara iman, macam mana cara-cara syariat, hukum hakam, macam mana cara nak menjaga hati, macam mana nak buang sifat-sifat kotor mazmumah, nak hiasi dengan mahmudah, macam mana riadah, macam mana mujahadah, macam mana kena mengaji ilmu untuk menyucikan hati kita. Pasal apa? Nak semayang. Kalau semayang hati tak suci, tak akan dapat hakikat solat. Sedangkan Allah Ta'ala firman, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu mencegah seseorang daripada melakukan kemungkaran. Kalau semayang juga tapi mata nak tengok benda haram, telinga masih lagi minat nak dengar benda haram, lidah masih lagi nak berkata-kata yang haram, maka kembali kita kepada ilmu fiqh. Macam mana syarat sah rukun semayang, syarat sah semayang, apa dia kita kena buat betul-betul. Dan yang kedua, kita kena belajar, iaitulah batin kita, macam mana nak dapat penyucian jiwa itu. Barulah semayang 2 sontak, zahir ikut fiqh, batin ikut tasawuf, barulah dapat hakikat semayang seperti arif billah, orang-orang yang Allah Ta'ala bagi kelebihan itu di dalam solat. Baru dia main khusyuk, baru dia main tawaduk, tadarrah, baru dia ada sifat tu. Kalau tak ada tu, semayang pun hati kerah. Macam mana kata hati kerah? Buat dosa tak rasa dosa, dengar dosa pahala tak ada beza, mengaji tak mengaji tak ada beza, tak ada berubah, balik duduk lagu tu juga. Maknanya hati sakit, macam orang kena COVID. Kadang-kadang hilang deria, tak bau apa sebab sakit. Tapi kalau orang sihat elok, dia bau wangi, bau busuk. Tapi kalau COVID tak bau apa dah. Begitu juga hati kita, kalau buat dosa tak rasa apa, na'udzubillah. Lepas tu pengajaran yang kedua, kena belajar untuk membetulkan hati kita. Tu pengajaran yang seterusnya. Maka Sayyidina Jibril dan Mikail bawa Nabi daripada telaga Zamzam pi ke kenderaan borak. Di mana? Di antara Safa dengan Marwah. Berat belah Safa ni, iaitulah sekarang ni di pintu babun Nabi. Masa tu tak ada lagi pintu babun Nabi.
Pintu ni baru buatnya. Nah, tak di situ. Pasal apa tak di situ? Pasal apa panggil pintu babun Nabi? Sebab rumah Siti Khadijah depan tu. Ni Kaabah. Nah, Hijr Ismail. Kemudian ni pintu Kaabah, Telaga Zamzam, Safa, Marwah. Rumah Nabi tu, rumah Siti Khadijah dekat dengan Bukit Safa tu. Tu rumah Siti Khadijah. Rumah beranak Nabi kat sana tu. Lepas pada Belayak lah ni, di sana. Tepi rumah Siti Khadijah dekat tu sikit rumah Abu Jahal. Tak jauh. Dekat saja. Kalau bersin pun dengar. Rumah Abu Jahal tu dengan rumah Siti Khadijah dekat saja. Maka kenderaan borak ni Allah Ta'ala jadikan tunggangan untuk Nabi Ismail dulu. Apabila Nabi Ismail wafat, simpan di syurga. Lama tak turun ke dunia. Apabila turun, dia buat kelaku. Lompat sana, lompat sini. Sehingga kan malaikat Jibril tengok dia. Apa pengajaran tu? Pengajaran dia kepada kita. Iaitulah wajib kita ni beradab kepada Nabi. Nabi wafat tak ada di alam dunia, tetapi hidup di alam barzakh. Nabi kita hidup di alam barzakh. Lepas tu macam mana nak adab dengan Rasul? Apa yang Rasul sampaikan kita ambil. Belajar bab iman, Islam, ihsan, fardu ain, belajar. Amalkan. Minta Allah Ta'ala bagi kita ni taufik belajar. Minta Allah bagi faham. Minta Allah Ta'ala bagi taufik kita boleh amal. Maka itu adab kita kepada Nabi SAW. Dan apa yang Nabi suruh kita buat, apa yang Nabi larang kita tinggal. Nak buat apa yang Nabi suruh, nak tinggal apa yang Nabi larang, kena berilmu. Kena berilmu. Kemudian kenderaan ni dia kecil pada kuda, besar pada kaldai. Sayap dia dua. Kaki dia kalau naik bukit, depan rendah, belakang panjang. Kalau turun bukit, depan panjang, belakang pendek. Dia kibah sayap dia, kita katuk mata buka pula tak nampak dah punya laju. Laju. Maka Nabi kita naik, Sayyidina Jibril teman dengan Sayyidina Mikail, terbang pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Ketika tu namanya Thayyibah. Sampai di situ. Sayyidina Jibril kata, Muhammad turun semayang. Semayang apa? Semayang yang khusus untuk Rasul. Semayang yang khas, yang tertentu untuk Rasul. Khususiat untuk Rasul. Naik. Tahu tak apa tempat tadi? Tak tahu. Itulah Thayyibah, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Kamu akan berhijrah dan akan wafat di sini. Terbang lagi. Sampai di tempat yang ketiga, Mekah, Madinah 2. Tempat ketiga, Madian. Madian ni di mana? Jordan lah ni. Tempat Madian ni Nabi Musa bernikah dengan anak Nabi Syuaib. Pasal apa? Lawan dengan Firaun. Firaun nak bunuh. Lari daripada Mesir pergi ke Madian. Nabi berhenti juga malam tu di Madian. Yang ketiga, yang keempat, berhenti di Baitul Laham. Tempat Nabi Isa diberanakkan oleh ibunya, iaitulah Siti Maryam. Di situ, di Baitul Laham. Tempat yang kelima, Baitul Muqaddis. 5 tempat, maknanya Nabi akan dapat 5 benda. Mayang Mekah, Madinah, Madian, Baitul Laham dan Baitul Muqaddis. Baitul Laham dengan Baitul Muqaddis ni dekat dalam Palestin juga. Apa pengajaran dia? Kita ni dianjurkan untuk berjalan juga. Duduk rumah, suami tengok muka isteri, isteri tengok muka suami, kelai hari-hari, cemuih tengok. Semua tak kena. Bawa jalan, duit banyak tahu apa. Jalan tu pula diajar oleh Allah kepada Rasul kita di tempat-tempat yang ada berhubungan dengan Allah Ta'ala. Hati kita tu tambah iman di tempat tu. Ziarah wali, ziarah makam Rasul. Tok Ruwai Saleh rahimahullah, semua tempat hak kita sebut tadi pi semua. Mekah, Madinah tentu dah. Madian pi di Jordan. Baitul Laham pi ketika dia mengaji di Mekah, minta izin daripada gurunya Pak Da'i.
Dan Baitul Ma'mur pun Baitul Ma'mur pula, Baitul Muqaddis. Baitul Ma'mur tu atas langit. Makkah, Madinah, Madian, Baitul Laham dan Baitul Muqaddis. 5 tempat. Daripada Baitul Laham napi ke Baitul Muqaddis lebih kurang 11 batu. Dhabit Tok Saleh mengaji dengan Tok U daripada Mekah, lebih kurang 11 batu. Tok Saleh hak kita duk mengaji dengan dia fahamlah. Kita tahu cara dia. Cara orang tua-tua mengajar mudah ya. 11 batu ni lebih kurang sik jeniang. Masa tu dia mengajar di pondok sik jeniang. Senanglah. Nak petua, nak bagi faham. Ni kalau kita duduk sini nak bak mana pula tak erti lah. Lebih kurang dekat-dekat 15 kilo lebih kurang. Maka berjalanlah Nabi kita dengan Sayyidina Jibril dan Mikail alaihi salam. Tak naik borak dah ketika tu, berjalan kaki. Laju Nabi berjalan. Maka nampak jin Ifrit duk mari dalam berupa api, terbang siung siung. Kemudian malaikat Jibril baca doa, Nabi kita ikut ru'yah dan terbakar jin Ifrit itu. Jalan lagi, tengok orang ambil benih gandum tabung, tumbuh lala, berbuah lala. Tiap-tiap satu batang tu 70. Tiap-tiap satu batang tu 70 biji gandum. Wahai Jibril, apakah gambaran ini? Inilah gambaran kelebihan orang yang membelanjakan hartanya kepada jalan fisabilillah. Law perang tak ada lagi negara Malaysia. Apa kelebihan fisabilillah? Kita ni menuntut ilmu. Kita sokong majlis-majlis ilmu, tempat-tempat pengajian ilmu, pondok, madrasah, tahfiz. Ada lebih kita sokong. Pasal apa? Kerana apabila orang belajar ilmu agama, faham agama, amalkan agama, hiduplah Islam. Seolah-olah kita ni fi sabilillah. Dan orang yang mati dalam menuntut ilmu, kelebihannya mati di dalam keadaan orang yang mati syahid. Kelebihan dia. Kemudian berjalan lagi, bau wangi. Wahai Jibril, bau apa ni? Inilah bau Masyitah, anak dia dan suami dia mati syahid mempertahankan akidah. Masyid, tukang sikat rambut anak Fir'aun. Masyid, tukang sikat rambut. Kemudian apabila sikat tu jatuh, dia telatah. Kita kalau telatah ke bunyi habis macam-macam. Hak dalam zoo tu sebut habis. Carut habis macam-macam. Dia ada. Apabila jatuh, bismillah, dengan nama Allah Ta'ala. Anak Fir'aun kata, apa dia tu? Ni nama Allah Ta'ala, Tuhan. Dia kata bukan pak aku ke Tuhan? Tak. Bahkan Allah Ta'ala ni Tuhan aku, Tuhan bapa kamu, Tuhan kamu, dan Tuhan kepada sekalian alam ini. Maka dia pergi habaq kat pak dia panggil. Maka dijatuhkan hukuman dua pendapat. Setengah kata rebus dalam air hangat, setengah kata bakar di dalam temaga. Pagi panas temaga tu, bakar dalam tu. Maka matilah. Dan dia pesan, kebumikan kami ni satu liang. Maka Fir'aun pun buat. Kerana dia duduk kerja lama dengan Fir'aun. Fir'aun pun tanam mereka ni semua ke-4 orang di satu lubang. Bau wangi orang yang mati syahid itu. Jalan lagi, ambil batu katok kepala, ambil batu pecah kepala katok, berderai, meramu darah, menyemuk darah. Wahai Jibril, apakah gambaran ni? Inilah gambaran orang yang tidak menunaikan solat. Jadi peristiwa ni pengajaran supaya Rasul balik habaq dekat umat. Kalau hak tak buat dosa ni jangan buat. Kalau hak buat, bertaubat. Kerana nak memperbaiki keadaan umat supaya mendapat redanya Allah Ta'ala. Jalan lagi. Ada satu kumpulan duk berenang dalam sungai darah. Nanah busuk sungai tu. Nganga mulut malaikat baling batu api neraka makan. Wahai Jibril, apakah ini? Inilah gambaran orang yang memakan harta riba. Berjalan lagi. Katuk kemaluan depan dan belakang dengan cawat kain, perca kain. Kemudian malaikat halau, lari lentang pukang.
dan sambil-sambil tokak bara api neraka, zakum bara api neraka. Wahai Jibril, apakah gambaran ni? Inilah gambaran umatmu yang tidak mengeluarkan zakat. Jangan lagi. Ada satu kumpulan duk cakap muka, kuku dia panjang, pengau muka, cakap muka, sehingga akan terkoyak, berderai darah, mengelupak. Wahai Jibril, apakah gambaran ini? Inilah gambaran umatmu yang mengumpat sesama mereka, yakni mengumpat di atas jalan yang tak sebenar. Berjalan lagi. Ada satu kumpulan ambil kayu letak rebah, angkat letak balik. Wahai Jibril, apakah ini? Inilah gambaran orang yang tidak menunaikan amanah. Amanah ni semua, sama ada dia sebagai pemimpin masyarakat, ataupun kita sebagai pemimpin keluarga, kita ayah sebagai pemimpin anak, suami memimpin isteri dan sebagainya. Maka kita kena tunai amanah hak kita dengan Allah Ta'ala, hak kita dengan anak Adam. Kalau kita tak tunai, itulah balasan minta Allah Ta'ala pelihara kita, dan Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang diberi taufik untuk taat kepada Allah Ta'ala. Berjalan lagi. Tarik lidah, gunting, kelupak. Lega, tarik pula, gunting. Wahai Jibril, apakah gambaran ini? Inilah gambaran orang daripada umatmu yang mana daripada bijak pandai, orang alim. Mereka berkata tetapi menyalahi apa yang mereka katakan. Na'udzubillah. Larang orang jangan buat dosa, jangan buat haram, mereka pun buat benda dosa. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Moga Allah Ta'ala pelihara kita. Berjalan lagi. Ada satu kumpulan, makanan hak elok tak ambil. Makanan daging yang busuk berulat, dia bubuh sumbat sampai termuntah, sampai azab. Wahai Jibril, apakah gambaran ini? Inilah gambaran umatmu yang berzina. Ada hak lain tak mau, nak ambil yang haram lagi. Sekiranya tak buat, jangan buat. Sekiranya terbuat, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu pengajaran daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dan banyak lagi yang Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi SAW di malam Isra' wal Mi'raj itu. Baik, banyak lagi lah yang Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi SAW. Lepas tu pula Yahudi panggil Nabi, Nasara panggil Nabi, dunia panggil Nabi, Iblis panggil Nabi juga. Wahai Muhammad, nanti sat. Nabi tak peduli semua tu. Begitu juga kita jangan peduli. Maknanya kita nak buat jalan keredaan Allah, jangan terikat hati kita dengan dunia. Jangan ikut hati kita dengan ajakan syaitan. Jangan ikut kita ni dengan tarikan Yahudi, Nasara dan apa sahaja. Jangan kita layan. Hatu kita kena ada guru. Di dalam bab kerohanian, terkadangnya dulu dia tak berzikir, lepas tu dia ambil zikir. Apabila ambil zikir, dia nampak benda hak orang tak nampak. Kalau dia duk layan, tak sampai dia kepada Allah Ta'ala. Tu Nabi apabila tengok jalan. Nabi tak duduk ralik tengok benda tu tak. Terus berjalan. Supaya sampai kepada Allah Ta'ala. Begitu juga kita. Tu kita kena ada guru tapih. Ni dak, jalan terus, zikir terus, jalan. Jangan hirau benda tu. Jangan duk ralik dengan benda tu. Kebanyakan jalan kerohanian dia akan tempuh perkara-perkara yang macam tu. Sehingga kan pokok cakap, aku ni pokok ni, ubat aku, Allah Ta'ala buat hikmah ubat ni. Dengar pokok cakap. Itu tahap Allah Ta'ala nak angkat kerohanian seseorang. Jangan layan, terus zikir, terus ingat Allah Ta'ala, supaya kita tak tersangkut di dalam perjalanan. Itu kena ada guru. Nampak benda pelik-pelik, tanya, hak ni betul ke tak betul? Takut jin kecoh. Kasyah ada dua, kasyah jin dan kasyah yang diberikan oleh Allah kepada awliya. Itu lain, berbeza dua ni. Orang yang kasyah
yang diberi oleh Allah Ta'ala, dia tak heran benar-benar ni, dia terus perjalanannya kerohanian dia untuk mengingati Allah Ta'ala supaya hatinya dapat syuhud. Habis itu maka sampailah di Baitul Muqaddis. Nabi pun masuk sembahyang di dalam Masjidil Aqsa. Semua roh-roh Nabi turut Nabi sembahyang ketika itu. Sembahyang apa? Sembahyang yang khususiat bagi Rasul. Habis cerita dia, maka Sayyidina Jibril tambat borak di satu batu di antara Masjidil Aqsa dengan tempat yang Nabi nak pijak batu tu tengah-tengah. Kalau kita buka Google ataupun yang biasa pidah, moga-moga Allah Ta'ala sampaikan kita juga di Masjid Al-Aqsa. Ni Masjid Al-Aqsa. Ni Masjid Al-Aqsa. Ni tempat tambat borak. Ni orang panggil batu yang mana tangga Mi'raj turun mai duduk di atas ni. Ni batu. Masjid hak batu tu kubah warna emas. Masjidil Aqsa kubah berwarna hitam. Masjid Aqsa kubah warna hitam. Masjid batu kubah warna emas. Borak tambak tengah ni. Malaikat cucuk tangan dengan jari dia. Ikat pengajaran. Kalau tak ikat pun dia tak lari. Kita ni kena ada ikhtiar dan usaha. Maka Nabi diberi minum oleh Sayyidina Jibril 3 pilihan ayak daripada syurga, ayak madu, ayak susu dan ayak biasa. Nabi pilih ayak susu. Maka malaikat Jibril puji kepada Nabi SAW. Kerana susu ni asal kejadian manusia. Kerana percantuman mani antara lelaki dengan perempuan. Kalau perempuan tak menikah, tak ada susu. Menikah baru ada susu. Tu dalam hukum fiqh. Kalau isteri nak menyusukan kepada anak susuan yang lain, kena minta redha suami baru boleh. Kerana tu adalah hak kepada suami. Percantuman mani. Kemudian masuk Nabi kita pijak di atas batu Sakrah. Pijak. Apabila pijak, tangga daripada langit pertama mai duduk di atas batu Sakrah. Nabi kita pijak di atas tangga tu. Kaki Rasul yang mulia. Maka tangga tu nak naik. Tangga tu nak naik. Batu pun ikut nak naik lagu tu. Malaikat Jibril kata jangan. Dia terus berhenti. Mula-mula rapat lagu tu. Lepas tu terangkat macam ni. Jangan. Terus berhenti. Bukan terapung macam tu dah. Terangkat sikit je. Dan Tok Isaleh kata bawah tu boleh semayang lebih kurang 20 orang. Bawah batu hak terangkat tu boleh semayang lebih kurang 20 orang. Ni macam batu sak ni. Terangkat. Ni bawah ni boleh semayang lebih kurang 20 orang. Habis itu. Maka naiklah malaikat Jibril Nabi kita ke langit yang pertama bagi salam. Assalamualaikum. Penjaga langit jawab, malaikat jawab, Waalaikumsalam. Siapa kamu? Jibril. Siapa dengan kamu? Muhammad. Adakah dia diperintah naik? Ya. Baru buka pintu langit. Baru dibuka pintu langit. Kemudian di langit yang pertama malaikat penuh duduk berdiri. Kerja mereka berdiri daripada awal mula Allah Ta'ala buat mereka sampai bila-bila taat mereka. Langit kedua semua sujud. Malam Nabi naik ya mereka panggung. Lepas tu sujud sampai bila-bila. Kerana hormat Nabi kita. Kelakuan daripada satu langit kepada satu langit itu malaikat penuh dalam keadaan seperti kelakuan kita solat. Langit pertama semua berdiri qiyam. Langit kedua sujud rakaat. Maka di langit yang pertama Nabi kita jumpa Nabi Adam alaihi salam. Jumpa Nabi Adam alaihi salam. Langit kedua jumpa Nabi Yahya dan Isa. Pasal apa dua? Sebab Nabi Isa akan turun pakat dengan Imam Mahdi, bunuh Dajjal laknatullah nanti ni, dan akan Nabi Isa ni pimpin dunia ni dengan syariat Islam Nabi Muhammad, atas syariat Nabi Muhammad, dan dia akan mati dan dikebumikan tepi Nabi kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Habis itu. Jadi Nabi Isa akan turun. Nah, itu tanda yang besar. La ni tanda kecil, tanda besar tak ada lagi. La ni tanda-tanda kecil. Tanda besar tu seperti yang kita maklum. Turun Dajjal, turun Imam Mahdi, turun Nabi Isa, Jumajud dan seumpamanya. Asap yang keluar dan seumpamanya, itu mesti ikut turutan-turutan yang kita pelajari di dalam hadis Nabi SAW. Itu kita kena belajar peristiwa akhir zaman. Jangan kita mengikut ni. Dia kata Allah kena taruh dah makanan setahun. Taruh makanan setahun hak Nabi suruh tu setelah bunyi yang kuat di langit tu. Lepas tu baru taruh makanan. Lah tak taruh lagi tak apa. Kalau ada orang susah bagi, orang banjir kita tolong. Orang PKP tak ada makan kita tolong bagi, tak apa. Hak yang taruh makanan tu tak sampai masa lagi. Ketika bunyi langit yang kuat baru taruh. Itu kita kena mengaji tanda-tanda akhir zaman supaya kita tak cemas, supaya kita ni tak keliru dengan berbagai-bagai dakwaan yang berlaku yang ada pada sekarang ini. Yang ada pada sekarang ini. Habis itu. Kaji bab Dajjal ni sampai tauhid tak mengaji, pelik. Tok Isaleh kata kita ni mengaji nak lawan Dajjal kena kenal Allah Ta'ala. Kalau tak kenal Allah Ta'ala, Dajjal mai ikut awal-awal lagi. Nak lawan Dajjal bukan suruh mengaji sampai duk kaji botak kepala-kepala nak kenal dia. Nak lawan Dajjal kena akidah tu betul, kena mengaji ilmu tauhid baru boleh. Kalau kita tak belajar, macam mana kita nak lawan? Pasal apa? Fitnah dia amat besar. Dia kata hujan, gerung hujan. Dia kata mai roti, mai sebukit. Hak tak ikut dia tak bagi. Dahsyat ketika itu. Jadi kalau kita belajar laisa kamitslihi syai', mukhalafah Allah Ta'ala, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, kita tak ikut dia. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara iman kita, jaga iman kita. Dan moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman dan fitnah Dajjal. Laknatullah, na'udzubillah. Habis itu. Langit ketiga Nabi Idris, Nabi jumpa. Langit keempat, langit ketiga Nabi Yusuf. Langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Yahya dan Isa. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit ketujuh Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Pertama Adam, kedua Isa dan Yahya, ketiga Nabi Yusuf alaihissalam, keempat Nabi Idris alaihissalam, kelima Nabi Harun alaihissalam, keenam Nabi Musa alaihissalam, langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ni naik tujuh ni nak mati dah lah. Dia kata sayup dah ni. Ke berapa nak mati ni? Ni tujuh dah nak mati. Kau turun dah. Habis jumpa Nabi Ibrahim, panjanglah cerita kita, ringkas-ringkas. Maka Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Moga-moga Allah Ta'ala terima salam Nabi Ibrahim tu sampai kepada kita. Moga-moga kita dapat nikmat dan keselamatan. Allah Ta'ala pelihara kita dunia dan akhirat. Bukan kita saja, bahkan minta Allah Ta'ala jaga pelihara isteri kita, anak-anak kita, zuriat kita, sahabat kita, orang-orang yang kita sayang. Minta Allah Ta'ala selamatkan kita kesemuanya. Moga-moga dengan berkat Nabi Ibrahim itu kepada kita. Kemudian dia pesan, wahai Muhammad, tolong sampaikan pesananku kepada umatmu. Sekiranya mereka nak jadi kaya, tanah banyak, kebun banyak, perbanyakkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wala quwata illa billah. Perbanyakkan yang tu, moga-moga mereka akan dapat tuai hasil di dalam syurga nanti. Kemudian habis langit yang ketujuh jumpa Nabi Ibrahim, Nabi kita tengok Baitul Ma'mur. Bait ada tiga. Baitullah di Mekah, dunia. Langit ketiga Baitul Izzah, tempat simpan Quran.
Langit ketujuh, Baitul Ma'mur, tempat malaikat tawaf. 70,000 sari tawaf, 70,000 malaikat. Lah ni pun malaikat tawaf. Tak pernah sunyi Baitul Ma'mur itu daripada malaikat tawaf. Habis. Kemudian naik tangga yang ke-8. Tangga yang ke-8, Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, pokok yang besar. Daunnya macam telinga gajah. Buahnya berbentuk seperti tempayan di Afrika. Bola besar tu. Dan rasa buah tu berbagai-bagai rasa. Bentuk sama tapi rasa lain-lain. Dan burung berterbangan di pokok tu cantik. Dan ada di akar pokok, perdu pokok tu, keluar sungai mengalir masuk ke dalam syurga. Sungai arak syurga, sungai susu dan sungai madu masuk ke dalam syurga. Habis. Maka Nabi pun dibawa masuk tengok syurga. 8 syurga semuanya. Di pintu syurga 10 pahala bagi orang yang sedekah, 18 pahala bagi orang yang bagi hutang. Nabi dan lagi mengaji. Wahai Jibril, macam mana masalah ni? 18 pahala orang banyak bagi hutang, 10 pahala bagi orang yang sedekah. Sedekah bagi terus, hutang bagi ambil balik. Pasal apa banyak? Kerana malaikat Jibril kata, kerana menolong orang daripada melepaskan kesusahan hajat dia. Tapi bagi kepada orang yang tak kecoh orang lah. Ni kita dengar dia ni 20 orang, 20 dia tak bayar, tak usah bagi kat dia. Tak usah bagi kat dia. Ni tak pernah hutang, memang dia susah sungguh. Saya ni tak pernah hutang, malu nak minta. Saya nak hutang, nak beli makanan sikit, nanti ada duit saya bagi. Sungguh ada duit dia tak awal lagi sebelum dia janji. Sebelum masa tempoh dia janji. Orang yang macam ni kalau kita tolong ikhlas, Allah Ta'ala gandakan pahala kita. Tapi lepas ni kata aku tak mahu tekah, bagi hutang, untung boleh ambil balik, pahala pun banyak. Janganlah gedung. Kerana kita tak tahu hak mana hak Allah Ta'ala nak terima. Habis itu, kemudian malaikat Jibril buka, tunjuk dirinya yang asli. Nabi kita tengok, puas hati malam tu, jelas melihat rupa Jibril alaihissalam pada rupa yang asli. Tengok awal-awal ketika nak pergi wahyu tu, tengok Nabi terkejut pingsan. Sebab tak pernah. Tapi oleh kerana dah Nabi tu dah pernah dah tengok, dah ada persiapan, malam Isra wal Mi'raj Nabi kita tengok jelas-jelas sayapnya macam ni, lidahnya tu banyak Allah Ta'ala buat berbagai-bagai bahasa memuji Allah Ta'ala. Bahasa Arab kata guna, bahasa Melayu kata guna, bahasa India kata guna, bahasa Jepun kata guna. Lidah dia tu memuji Allah Ta'ala pelbagai bahasa. Sayap dia buka, tertutup di antara timur dan barat. Nabi tengok puas hati malam. Kebanyakan dia turun kepada Rasul kita dalam rupa manusia. Rupa dia hak saya jarang. Hak tunjuk awal-awal tu Nabi terkejut pingsan, demam. Tapi tengok malam tu puas dengan jelas. Sayyidina Jibril kata, Muhammad minta maaf, takat ni saja. Kalau ku gagah pi lagi, akan hancur badan aku, akan binasa zat tubuhku. Macam saya lah, gagah 10 minit lagi ya. Lebih lagi saya pun ubah balik lena lagu tu ya. Tak larat letih. Jangan takutlah, tak lama kita berhenti dah. Dia pun kata malam ni nak tambah 10 ke? Tak. Ni tangga nombor 8 dah. Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril kata takat sini saja Muhammad, hak atas tak boleh turun, hak yang bawah ni tak boleh naik. Ada wakil malaikat muqarrabin buat turun, kami ambil. Nak naik atas tak boleh. Maka Nabi kita naik seorang-seorang di tangga yang ke-9 di Mustawa. Nabi kita hak tadi ni diteman, ni tak ada orang teman. Allah Ta'ala buat seperti asal awan balut Nabi naik ke tangga yang ke-9. Habis awan tu Nabi kita terdengar suara seakan-akan suara Sayyidina Abu Bakar. Malaikat ajuk suara Sayyidina Abu Bakar. Sebab tak mau bagi Nabi ni sunyi.
Maknanya pangkat Sayyidina Abu Bakar ni tinggi, sehingga kan kedengaran suara malaikat ajuk suara dia di tangga mustawa yang ke-9 yang tinggi. Dan kedengaran tapak kasut Sayyidina Bilal. Kita kalau ada 3 kawan, 4 kawan, kita tahu bunyi kasut dia. Hak kawan ni jalan sereh. Hak kawan ni serung. Hak kawan ni peh. Dia lain jalan. Hak kawan ni pak. Tak sama berjalan. Bunyi gitu. Ni seakan-akan suara kasut Sayyidina Bilal. Apa kelebihan Sayyidina Bilal? Tiap-tiap dia ambil uduk, sembahyang sunat uduk. Tiap-tiap dia ambil uduk, sembahyang sunat uduk. Tu kelebihan Sayyidina Bilal. Allah Ta'ala angkat darjat dia. Kemudian Nabi tengok orang ke malaikat ni di mustawa. Orang ke malaikat ni. Maka suara berbunyi, aku bukan malaikat, tetapi aku Allah Ta'ala jadikan daripada umatmu. Yang mana sifat yang Allah Ta'ala jadikan kepadaku orang yang beriman. Yang kedua, sentiasa membasahi lidahnya dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, sifatnya orang yang menjaga, tidak menyakiti hati ibu dan ayah. Setinggi-tinggi darjat Allah Ta'ala angkat orang yang beriman, orang yang sentiasa berzikir dan menjaga hati kedua ibu bapaknya. Tu kita ada mak pak kita cangga. Hak tak ada dah nak buat gimana? Buat baik. Buat mana? Sedekah RM10 di masjid. Ya Allah, sekiranya ada pahala, hasilnya pahala, sampaikanlah kepada ibuku. Sekiranya ada pahala sedekah ini, ya Allah, sampaikan kepada ayahku. Moga-moga di akhirat dia gembira dengan kita. Nak buat ke mana dia mati dah? Buat lagu tu. Baca kulhu, hadiah kat dia. Baca tahlil, hadiah dekat dia. Buat kebajikan, hadiah kepada dia. Moga-moga dia seronok dengan kita di akhirat nanti. Habis. Dan habis tangga yang ke-9, naiklah tangga yang ke-10 di Hadratul Qudsi. Itu 10. Maknanya lepas ni 10 tahun Nabi hidup, wafat. Turun-turun ni 10 tahun hidup, wafat. Naik. Terus terlihat Allah Ta'ala Nabi kita sujud. Allah Ta'ala firman, ya Muhammad, irfa' ra'saha, angkatlah kepalamu, apa yang kamu minta-mintalah. Ingat, Allah tidak bertempat akidah kita. Sebelum ada Arash, sebelum ada Hadratul Kursi, sebelum ada langit bumi, Allah telah wujud. Akidah kita, Allah tak bertempat. Kalau tanya Allah duduk di mana, Tok Isalih kata, mu jawab kat dia, mu bengong. Kena buah dia padan lah. Mu bengong. Tanya lagu tu, gila. Dia tak apa orang tua, kita jawab lagu tu orang marah. Kalau orang tanya mu, Allah Ta'ala tu besar ke kecil, gemuk ke kuruh, hitam ke putih, duduk di mana? Jawab kata, mu bengong, mu gila. Tu dia almarhum rahimahullah Ta'ala. Kita nak jawab ke mana? Lembut sikit Kita kata soalan tu tanya tak kena. Kalau tanya soalan macam tu, seolah-olah tanya botol ayak ni laki ke perempuan? Gelak. Bukan sifat dia. Botol ayak laki perempuan. Orang boleh tanya laki perempuan. Botol ayak ni laki ke perempuan? Tak kena tanya tu. Bukan sifat botol. Allah Ta'ala duduk di mana? Bukan sifat dia. Allah Ta'ala tak berkait dengan tempat. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah ada, beriman cukup. Tempat tak sabit dengan dia. Tempat ni makhluk. Ayak dalam botol, kita dalam masjid, angin dalam bola, kitab atas meja, kita duduk dalam masjid. Tu tempat bagi makhluk. Allah Ta'ala tak berkait dengan tempat. Sebelum ada tempat, Allah telah wujud. Maka tak kenalah tanya Allah duduk mana. Allah ada, tapi tanya soalan tu tak kena. Lagu tu. Beriman cukuplah, di akhirat kita tengoklah Allah Ta'ala. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata, mintalah apa yang kamu nak minta. Nabi orang cerdik. Nabi orang cerdik. Dia tak minta.
dia bilangkan nikmat-nikmat Nabi yang terdahulu. Engkau bagi kepada Daud boleh melembutkan besi, kau bagi kepada Sulaiman kerajaan yang besar, kau bagi kepada Ibrahim Khalilullah, kau bagi kepada Musa Kalimullah. Maka Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, aku kurniakan kepada kamu beberapa anugerah yang tak pernah aku anugerahkan kepada orang yang sebelum kamu. Apa dia? Di antaranya, diluaskan dadamu sehingga kan kamu tahu perkara zahir dan tahu perkara yang ghaib. Dan diangkatkan namamu. Kita tak sebut la ilaha illallah, melainkan sambung Muhammadur Rasulullah. Diangkatkan namamu. Banyak lagi lah. Kamu dijadikan awal-awal dan penutup kepada segala rasul. Semua umat nabi-nabi akan di bawah panji-panjimu di akhirat. Umatmu awal-awal dihisap. Banyak kelebihan Allah bagi. Dan Allah Ta'ala bagi gelaran Habibullah, kekasih Allah Ta'ala, iaitu bintang yang paling tertinggi daripada bintang ulul azmi. Hak tinggi sekali. Tak ada dah. Itu akidah kita. Nabi Muhammad semulia-mulia makhluk. Wa afdhalul khalqi alal itlaq nabiyuna. Sebaik-baik kejadian Nabi kita. Maka Allah Ta'ala bagi 7 ayat yang ulang-ulang, iaitu Fatihah. Dan Allah Ta'ala fardukan kepada Nabi dan umat Nabi fardu sembahyang. Maka sembahyang ni amanah, wajib kita kena terima, wajib kita kena buat. Kalau kita tak buat, kita bertaubat, kita qada balik hak dulu-dulu. Qada lagu mana? Niat, ya Allah, panjanglah umur selagi mana kita ni hidup. Maka hak semayang tinggal dulu-dulu ni saya nak qada. Macam mana? Semayang Isya hak hari ni, habis tak lagi semayang Isya pula hak qada dulu. Esok pula semayang Isya hak esok, habis semayang Isya qada hak dulu. Ada lagu tu. Tu amanah. Tu amanah kita dengan Allah Ta'ala. Bertaubat kalau kita tinggal. Nah, baru orang panggil kita ni amanah dengan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Kalau kita menyalahi, Allah Ta'ala suruh buat 5, kita buat 3, khianat. Tak boleh. Maka kita tinggal, kita bertaubat dan kita ni qada. Hak lain dimaaf. Kalau puasa sakit boleh buka, nanti bayar balik. Kalau haji tak mampu, tak payah pi. Tapi dalam bab solat, kalau tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, tidak mengiring. Tak mampu tidak mengiring, tidak terlentang. Tak mampu juga isyarat dengan kepala. Tak mampu juga isyarat dengan kelopak mata. Tak mampu juga sembahyang dengan hati ketika nak mati. Nah, macam tu. Wajib. Dalam perang pun dah sembahyang. Kena sembahyang. Habis itu turun Nabi kita, jumpa Nabi Musa, turun mai ke dunia. Maka jadi 4 kumpulan. Daripada dulu sampai gelar sama. Kumpulan yang pertama dikatuk oleh Allah Ta'ala, hati mereka tak terima kebenaran, bahkan engkar lagi, ejek dan hina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Golongan yang kedua, nauzubillah juga, golongan yang Islam dah tetapi menggunakan akal, logik, fikiran, tidak meletakkan iman di depan. Mereka murtad ketika itu. Nauzubillah. Nauzubillah. Yang ketiga, kaji tak habis-habis sampai ke mati. Ikut pun tak, lawan pun tak, kaji. Nak kaji dulu. Kalau nak kata Muhammad muhong, kita tanya, dia jawab betul. Macam mana kamu pergi Masjid Al-Aqsa? Dulu bukan ada internet, dulu bukan ada gambar apa, kamera apa pun tak ada. Kalau betul kamu pergi, macam mana Masjid Al-Aqsa? Kalau malam ni orang telefon tanya saya, pergi Batu Lentang tadi, tiang dia berapa? Saya kata saya bukan nak dan kira tiang, bukan main kerja kira tiang, tak tahu. Tak tahu. Nabi kita bukan pergi duk tengok benda-benda tu. Allah Ta'ala datangkan gambaran. Kalau law ni 3D, kalau law ni 3D, ni hebat daripada 3D. Nabi cerita tiang dia macam ni, hadap kot ni, bentuk dia macam ni. Kalau tak pi dia cerita betul. Kalau pi pun, kalau ikut adat, tak boleh terima. Kaji sampai mati.
Na'udzubillah. Botak kepala kala ikut dah. Duk kaji sampai mati. Alhamdulillah, golongan yang keempat, Allah memelihara iman mereka. Mereka itu beriman teguh apa yang dikhabarkan oleh Rasul yang bersifat dengan siddiq. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tepat 9.30. Moga-moga ya Allah, Engkau terimalah apa yang kami buat pada hari ini. Kami memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj. Moga-moga Allah Ta'ala hidupkan hati kami dengan iman. Kesemuanya yang hadir ini ya Allah, hati kami, hidupkanlah hati kami kesemuanya dengan iman. Masukkanlah nur makrifah ke dalam hati kami. Ya Allah, hati kami keras ya Allah, lembutkanlah hati kami. Hati kami kotor ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah dengan keberkatan Rasul kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Kau berikanlah kepada isteri kami iman, kepada anak-anak kami iman, kepada zuriat-zuriat kami iman ya Allah. Peliharalah iman kami, hidupkanlah kami dalam iman dan matikanlah kami dalam iman ya Allah. Ya Allah, kami tidak mampu di akhir zaman ini berbagai-bagai fitnah ya Allah. Kau peliharalah iman dan Islam kami. Engkau peliharalah iman kami. Engkau peliharalah, berilah taufik kepada kami untuk taat kepadamu, dan Kau jauhilah kami daripada segala fitnah akhir zaman. Engkau peliharalah kami zahir dan batin kami ya Allah dengan keberkatan junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mendengar cerita ini daripada guru-guru kami, yang mana mereka ambil daripada guru-guru mereka ya Allah. Engkau rahmatilah sekalian guru kami, daripada Tuan Guru Haji Saleh yang meriwayatkan cerita ni, begitu juga Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Engkau rahmatilah mereka ya Allah, peluaskanlah kubur mereka ya Allah. Dan begitu juga ya Allah, kami mendengar cerita ini daripada guru kami. Moga-moga di akhirat nanti kami mendengar cerita ini langsung daripada lisan yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kisah Isra wal Mi'raj kepada kami oleh junjungan besar kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamatkanlah kami di dunia, selamatkanlah kami ketika nak mati ya Allah. Selamatkanlah kami ketika di alam barzakh, selamatkanlah kami di padang mahsyar. Engkau kumpulkanlah kami dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan guru-guru kami yang lain. Ya Allah, Engkau selamatkanlah kami di atas titik sirat, dan selamatkanlah kami supaya dapat kami masuk syurga dengan kebesaran kemuliaan rahmat-Mu dan keberkatan Rasul-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf kerana ambil masa yang panjang. Yang kedua, kalau ada bahasa yang tak sepatutnya saya sebut, minta maaf. Tak ada niat pun untuk sentuh siapa-siapa, melainkan kita nak peringat peristiwa yang agung yang berkaitan dengan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang baik semua daripada Allah Taala, segala kekurangan saya mohon maaf daripada kesilapan hawa nafsu saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.